Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali ke channel Abang. Jadi hari ni Abang nak menceritakan 4 ke 5 kes di mana kes-kes ni semua adalah acara nak memecahkan rekod dunia tapi jadi cerita lain daripada nak pecah rekod dunia terus jadi bencana. Jadi kalau korang nak tahu cerita daripada mula sampai habis, tonton video Abang, dan video ni tak berapa panjang tapi menarik untuk kita tahu. Abang akan ceritakan daripada mula sampai habis, insya-Allah. Kes yang pertama adalah berkaitan dengan permainan domino. Kalau korang tak tahu, permainan domino tu adalah macam blok-blok kayu. Dekat dalam blok-blok kayu tu ataupun blok-blok plastik tu akan diletakkan beberapa titik dan kita bermain berdasarkan siapa yang paling banyak titik, dialah yang akan menang. Dan selalunya orang akan menggunakan blok-blok domino tu disusun-susun, lepas tu dijatuhkan. Korang pernah tengok kan banyak aktiviti diorang buat. Diletakkan, disusunkan cantik-cantik. Bila ditolak satu domino, habis semua domino jatuh. Bila semua domino jatuh, akan membentuk satu arca ataupun bentuk yang sangat menarik. Dan pada tahun 2005 ada satu acara dibuat oleh non-government organisation atau NGO di mana mereka menyusun domino-domino sebanyak 1 juta domino dalam satu stadium tertutup. Diorang nak buat rekod dunia menjatuhkan 1.4 domino dan ini menjadikan satu kebanggaan. Ramai pihak yang terlibat dalam proses mendirikan domino untuk dijadikan sebagai rekod dunia. Tapi malang nak dijadikan cerita. Pada malamnya, selepas semua domino itu disusun dan tunggu 2-3 hari selepas tu untuk diadakan upacara menjatuhkan domino, tapi malam sebelum tu ada seekor burung pipit masuk dekat dalam stadium tu dan burung pipit hinggap pada salah satu domino dan jatuh. Selepas itu 23,000 domino jatuh dan merosakkan sebahagian daripada arca yang diorang dah buat, bentuk yang diorang dah buat. Jadi si pengawal keselamatan sakit hati dengan itu burung, dia pun tembaklah itu burung, akhirnya burung tu terkulai mati. Dan domino tu disusun semula untuk menunggu pada hari upacara. Tapi disebabkan burung itu mati tanpa sebab yang kukuh, pihak penganjur telah mendapat kritikan daripada persatuan-persatuan yang berkaitan dengan binatang sebab kenapa diorang bunuh burung hanya kerana domino, dan hampir-hampir pihak pengurusan nak disaman oleh organisasi-organisasi yang berkaitan dengan binatang ni. Tapi nasib baik selepas kerjasama dibuat, akhirnya burung ini telah diambil untuk diawet dan dipamerkan menjadi sebahagian daripada cerita domino yang nak dijatuhkan sebagai rekod dunia. Dan bila sampai pada waktu yang ditetapkan, akhirnya 1.4 domino berjaya dirobohkan pada tahun 2005, menjadikan dia sebagai rekod dunia domino paling banyak dijatuhkan. Tapi malangnya rekod tu hanya bertahan selama 1 tahun sebab selepas itu tahun 2006 negara China berjaya menjatuhkan 4.3 juta domino dan membentuk satu lagi rekod dunia yang baru. Tak berbaloi burung tu mati. Pada tahun 2004, kalau tak silap abang, dekat negara Kanada, diorang nak buat acara untuk mengutip derma, dan derma tu akan disalurkan kepada hospital yang berkaitan untuk membeli peralatan-peralatan hospital. Jadi dalam acara tu ada banyaklah acara-acara yang kecil untuk mengutip derma. Salah satu acara yang digunakan untuk mengutip derma adalah berjalan di atas bara api. Jadi ramailah orang yang nak mengambil bahagian dalam upacara berjalan di atas api. Malangnya dalam semua yang berdaftar untuk berjalan di atas api, hanya beberapa puluh orang saja yang dibenarkan selepas diadakan pemeriksaan dengan pihak hospital. Dan pihak hospital juga ada menyatakan kalau nak buat acara berjalan di atas api, bara tu hanya boleh sepanjang 3.5 meter sahaja. Maksudnya pendek je lah, tak adalah panjang sangat. Tapi pihak penganjur degil, dia bukan buat 3.5 meter, dia pergi buat 4 meter. Jadi pada hari kejadian, orang-orang yang lalu di atas bara api untuk kutipan derma ni
berjalan selama beberapa minit, lebih daripada 3 minit di atas bara api sepanjang 4 meter, dan hasil daripada berjalan tu 23 orang mengalami kecederaan teruk pada kaki diorang melepuh-lepuh dan terpaksa dimasukkan ke hospital pada hari yang sama. Di akhir acara, duit yang dikumpul untuk acara kutipan derba ini adalah sebanyak $1,000. Tapi malang sekali, kos perubatan keseluruhan 23 orang yang tercedera itu adalah lebih daripada $1,000. Jadi dengan kata lain, berjalan atas api tapi tak berbaloi, tak dapat kutip dana seperti yang diorang harapkan. Acara seterusnya yang digunakan untuk memecahkan rekod dunia adalah acara tarik tali. Tali mana yang paling panjang untuk ditarik? Jadi tarik tali itu adalah satu sukan. Jadi sebelah kanan tali ada 10 orang, sebelah kiri tali 10 orang dan diorang akan bertarik lah. Tapi dalam cerita ni adalah dia nak kepanjangan tali itu sebagai rekod dunia. Nak dijadikan cerita, pada tahun 1995 dekat Jerman kalau tak silap abang, diadakan acara talik tali. Yang menyertai acara talik tali ini adalah seramai 600 orang. Boleh dikatakan acara talik tali yang paling ramai pada waktu tu. Tapi korang nak tahu apa yang terjadi? Hasil daripada acara talik tali yang kononnya nak mencipta rekod dunia, akhirnya tercipta rekod baru, iaitu 120 orang tiba-tiba disebabkan oleh tarik tali beramai-ramai inilah diorang tercedera, dan kebanyakannya adalah tercedera akibat daripada berempuh satu sama lain, bertindih dari satu sama lain, menyebabkan diorang mengalami masalah kerosakan pada paru-paru dan juga tulang punggung, tulang bontot lah kan. Dan lebih teruk lagi, 2 orang daripadanya meninggal dunia dalam acara ini. Tapi itu masih lagi belum teruk. Pada tahun 1997 dekat negara Taiwan, diorang buat sekali lagi upacara tarik tali yang melibatkan orang seramai 1,600 orang. Dan acara tarik tali ini adalah acara tarik tali terpanjang berbanding dengan apa yang terjadi pada tahun sebelumnya di Jerman. Tapi korang nak tahu apa yang terjadi? Sama macam yang terjadi kat Jerman, 40 orang tercedera dan kebanyakannya mengalami masalah patah tulang rusuk. Sebab sewaktu mereka bertalik tali, ada kumpulan yang menang dan ada kumpulan yang kalah. Kumpulan yang kalah akan bertindih satu sama lain akibat daripada tarikan tali yang akhirnya terjatuh. Jadi rasanya semua faham kan? Jadi disebabkan itu, ramai orang daripada kumpulan yang kalah mengalami patah tulang rusuk dan juga patah tangan. Sebanyak 40 orang semua dikejarkan di hospital. Tapi yang baiknya tak ada yang meninggal dunia. Pada tahun 1986 dekat Amerika Syarikat ada satu negeri namanya Cleveland. Diorang ni nak buat satu acara dekat Cleveland supaya Cleveland popular. Pada tahun tu Cleveland memang dah semakin tak popular. Cleveland terkenal sebagai salah satu negeri dekat Amerika Syarikat yang menjalankan aktiviti melombong dan juga aktiviti yang berkaitan dengan besi. Tapi disebabkan semakin kurang sumber bumi dan juga company-company yang melakukan atau membuat kerja-kerja yang berkaitan dengan besi, kebanyakan warga muda di Cleveland akhirnya berpindah ke negeri lain. Jadi disebabkan itu, untuk mengembalikan kegemilangan Cleveland, pihak Cleveland, negeri menteri di Cleveland tu, diorang buat acara pelepasan belon secara besar-besaran. Dianggarkan sebanyak 2 juta belon dikumpulkan dan akan dilepaskan pada hari yang ditentukan. Jadi disebabkan upacara ini dianggap sebagai satu upacara memecah rekod dunia, jadi ramai orang datang ke Cleveland untuk melihat bagaimana belon-belon udara ini dilepaskan untuk sebagai salah satu daripada sejarah lah kan. Tapi nak dijadikan cerita, disebabkan belon itu terlalu banyak, hanya 1.4 belon sahaja yang berjaya dilepaskan di ruang udara Cleveland. Tapi tak tunggu lama,
bala bencana datang lepas tu. Yang pertama, bala bencana disebabkan oleh belon-belon itu yang pecah dan serpihannya jatuh ke bumi. Begitu banyak sampai mengganggu perjalanan kereta dan juga bas dan juga aktiviti-aktiviti yang ada di kawasan belon tu dilepaskan. Boleh kata satu bencana yang sangat teruk, termasuk pembersihan. Dan bencana yang kedua adalah belon-belon ini semua mengganggu penerbangan yang ada di ruang udara, juga mengganggu terbangnya burung-burung. Jadi burung-burung akan terganggu dengan kehadiran belon-belon ini, selain daripada kapal terbang yang terbang di udara Cleveland. Jadi itu adalah 4 peristiwa, bukan 5 4 peristiwa yang berkaitan dengan cubaan untuk memecahkan rekod dunia, tapi akhirnya berakhir dengan tragedi. Jadi memang pelik-pelik kehidupan manusia ni. Abang harap ini menjadi pengetahuan tambahan untuk kita semua. Hingga berjumpa lagi dalam posting abang yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.